Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ar-rushd wa'izna min syarri nafs. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nur ilmik wa ba'idna an-nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Macam biasa juga, marilah kita sama-sama melafazkan dan merafa'kan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita baca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Kita dah sampai ke muka surat 141, dosa besar yang ke-15. Kita masih lagi membicarakan bawah tajuk dosa besar yang ke-15, menyombong diri ataupun takabur, ujub dan angkuh. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT, macam saya sebut, sifat sombong ini ataupun kibr ataupun kibrun bahasa Arab ni, dia adalah merupakan salah satu sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong, title kedudukan kita banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Title orang-orang sombong ini sama titlenya, kedudukannya sama dengan iblis. Juga banyak dalam ayat Al-Quran contohnya disebut kesombongan, orang-orang yang sombong ini dia sama label dia sama dengan Fir'aun la'natullahi alaih. Jangan main-main, ia bukan benda kecil, benda besar. Dia merupakan dosa besar. Baik, kita sambung. Dalil yang seterusnya dikeluarkan oleh ulama Imam Az-Zahabi. Dia petik satu lagi ayat Al-Quranul Karim, surah Ghafir ayat 56. Kalau tuan-tuan ada buku boleh tengok buku, tak ada buku tak ada masalah, tengok saya. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah Ghafir ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Allah berfirman dalam ayat kita ni, iaitu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa alasan atau tanpa bukti yang sampai kepada mereka, yang ada di dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran, iaitu tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Ta'ala, maha mendengar lagi maha melihat. Ini makna ayat itulah. Baik tuan-tuan, jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana, kalau kita merujuk tafsir Ibn Katsir, menceritakan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itu memperdebatkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperdebatkan ayat Allah Ta'ala ni, kata Ibn Katsir, artinya sesungguhnya mereka yang menolak kebenaran, menolak kebenaran ayat-ayat Allah Ta'ala dengan kebatilan. Bighairi sultan tu iaitu dengan dengan kebatilan. Artinya bahawa dia ceritakan orang-orang yang sombong ini, Allah Ta'ala beritahu mereka ini menghujahkan ayat Allah, mereka berdebat ataupun mereka ini memperdebatkan ayat Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya mereka menolak kebenaran. Jadi kita ni tuan-tuan yang mati Allah, bila kita menolak kebenaran agama macam mana? Maknanya ialah bahawa kita tak mahu melakukan suruhan Allah Ta'ala atau meninggalkan larangan Allah Ta'ala ataupun berbagai-bagai larangan dalam Al-Quranul Karim itu. Larangan banyaklah dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala tak beri kita bersekongkol dengan orang-orang kafir yang menentang agama kita ni. Allah Ta'ala suruh
kita berjihad, Allah Ta'ala suruh kita berinfak dan berbagai-bagai lagi. Jadi orang-orang yang sombong ni, mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah ni. Contoh, kalau suruh sedekah, macam orang munafik Allah Ta'ala khabar, ya? Sifat kata Allah suruh menginfakkan harta. Bagaimana? Orang kafir tak nak dia, ya? La tunfiqu man, apa yang Quran kata? Dia orang kafir apa? Jangan kita belanja, ya, kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Artinya kita jangan keluarkan duit untuk orang-orang nak menggerakkan pada Allah Ta'ala, ya, sehingga mereka itu merayu-rayu kepada kita, sehingga mereka itu tunduk. Makna gitu panggil orang munafik. Dia nak menghancurkan Islam. Itu keadaan dia. Artinya memperbat, sedangkan Allah Ta'ala suruh kita berinfak, bersedekah. Contoh kalau buat sedekah lah. Begitu dengan bab-bab yang lain. Ulama kata dia sombong. Dia sombong itu artinya konon-konon dia pandai pada Allah Ta'ala, konon-konon dia lebih bijak lagi pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dia menolak kebenaran Ta'ala dengan memberi alasan-alasan yang batil. Alasan yang batil macam mana? Alasan-alasan yang mereka fikir sendiri untuk menangkis arahan atau larangan Allah Ta'ala. Contoh, jangan minum arak contohnya. Tetapi tak apa minum arak tadi. Bukan kita sediakan untuk orang Islam, untuk orang kafir. Orang kafir kita tak, bukan untuk Islam punya, untuk kafir je kita buat ni dia. Maknanya mereka ni berdebat dengan ayat Allah Ta'ala tu dengan pemikiran mereka, yang mana pemikiran mereka itu penuh dengan kebatilan. Ini buku tafsir lah, ya. Juga menolak hujah-hujah Al-Quranul Karim yang benar. Mereka membawa hujah-hujah Al-Quran yang benar. Memang hujah ni semua benar lah pada Al-Quran Allah turunkan. Mereka datangkan benda-benda yang syubhah, yang benda-benda yang apa ni, benda-benda yang tak betul, benda-benda yang rosak, ya, tanpa alasan, tanpa bukti yang jelas. Artinya mereka tak berjaya. Ni tuan-tuan, ini Allah Ta'ala kata, ini gambaran nak cerita guna gaya orang-orang yang sombong ni. Ni orang sombong dia gitu, menangkis je, mengelak je Allah Ta'ala. Orang suruh datang masjid, kan main masjid aja, bila masa nak kerja je ben kerak gaya ni. Ini pandai jawab gitu. Semayang 5 kali sehari, apa 5 kali sehari, sekali sudahlah. Tuhan bukan tak tahu kita susah. Ini makna kita berhujah dengan perintah Allah Ta'ala. Itu maksud dia tuan-tuan. Itu apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, tak usah berhujah lah. Allah tahu, Allah maha mengetahui segala-galanya. Kayak gitu. Ini diceritakan bagaimana orang-orang yang mana orang-orang sombong tadi. Baik itu Allah Ta'ala kata, bila jumpa dengan orang-orang yang sombong macam ini, ya, bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala kata keadaan mereka itu, bagaimana keadaan mereka itu, yang ada dalam dada mereka, dalam hati mereka itu, hanyalah mereka ini, ya, inginkan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Tujuan mereka konon-konon dengan hujah yang mereka dapat berdebat itu menjadikan dia hebat, menjadikan dia mulia. Nak mencari kedudukan, keadaan nak mencari kedudukan. Ini kita bila nak mencari kedudukan tinggi, kita tolak hak Allah Ta'ala, kita mengangkat apa-apa yang kita rasa sesuai pada fikiran kita. Maksudnya sebenarnya kita nak mencari tempat je, nak cari kedudukan. Ini kita perangai gitu, ya? Nak mencari kedudukan supaya apa-apa yang kita buat itu menjadi sesuatu yang boleh diterima, contohnya oleh semua peringkat manusia. Ya, nak sesuaikan dalam kehidupan ni. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala turunkan sesuatu tu memang dah betul dah tuan-tuan, tak salah, ya. Ini sebenarnya mereka ni illa kibrun, ya. Mereka ni hanya nak menampakkan kesombongan dia. Macam dulu kita tengok dalam tafsir bagaimana bila orang-orang kafir, ya, berdebat dengan Nabi SAW, diturunkan ayat surah Al-Fil. Dia contoh ni, tuan dengar cerita ni kan, Al-Fil. Surah Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Geng-geng orang munafik, Musailamah Al-Kazzab, geng-geng dia cuba buat ayat lain. Al-Fil wa ma adraka mal fil wa uzunun kabirun wa jismun kabir. Gitu dia kata. Contohnya kan, dia pun nak buat juga ayat Al-Fil tu, gajah. Apa dia gajah? Gajah ni wa uzunun kabir, telinga besar, badan besar. Gitu je. Dia ingat dia dengan ayat yang dia buat itu boleh mempengaruhi orang supaya orang berpaling kepada dia. Kita pun boleh buat ayat. Contoh lagi, zaman dulu, zaman Nabi, Masjid Dirar, kata tuan ingat Masjid Dirar ke Nabi di Madinah, ya. Ketika orang ramai-ramai berpusu-pusu datang, ya, ke rumah Allah, Masjid Nabawi, ya, ramai-ramai, maka orang-orang munafik buat masjid beri nama Masjid Dirar, ya. Buat masjid lawa-lawa, comel-comel, ya. Kenapa? Nak menarik perhatian orang tu supaya jangan bertumpu kepada Islam, tumpu pada masjid. Untuk ni
Masjid yang dia buat ni bukan untuk apa. Dia kata nak menyatu padukan. Ini cara kita nak memudahkan orang semayang berbagai. Ya, rupanya untuk memecah belahkan orang Islam pada ketika itu. Lalu Allah Ta'ala arahkan Nabi SAW, dia hantar malaikat, kabarkan Nabi, suruh Nabi perangi mereka, runtuhkan masjid mereka. Kenapa? Ini tujuan mereka, nak mencari kedudukan. Nak mencari kedudukan. Nak menampakkan bahawa dia tu hebat. Nak mengatasi daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa gitu. Ya, illa kibrun ma hum bibalighi, ya, tetapi sebenarnya tidak akan tercapai hasrat dia. Kata Allah Ta'ala, dia nak mencari kebesaran dengan berlawan dengan Allah Ta'ala, tak seharaplah, tak akan tercapai. Kita ni tuan-tuan nak cari kehebatan bertentangan salah, tak seharaplah, tidak akan tercapai. Nak cari kedudukan, ya, nak cari harta benda dan sebagainya bertentangan Allah Ta'ala, tak seharaplah, semua itu tak akan tercapai. Tak tercapai. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada sikap mereka itu. Jadi kita ni mohon Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala lindungkan kita. Jangan terpengaruh dengan sikap mereka itu. Jangan terpengaruh dengan perangai-perangai tingkah laku mereka, ya, mana mereka ni berhujah dengan ayat Allah Ta'ala, menolak ayat Allah SWT ni. Jangan, minta lindung Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu innahu was-sami'ul basir, dan Allah SWT itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat kita tuan-tuan, ya. Ni disebut oleh ulama Imam Az-Zahabi bagaimana bentuk kesombongan orang-orang dulu. Ada lagi ayat lain dia keluarkan nak melambangkan kesombongan. Kesombongan mereka itu dia ceritakan tentang bagaimana orang-orang sombong ni, macam mana keadaan mereka bila mereka pada hari mahsyar nanti. Orang-orang sombong ni artinya orang-orang yang menolak Allah Ta'ala, grup-grup, kelompok-kelompok menolak agama, grup-grup menentang agama. Allah Ta'ala bawa keluar lagi dalam surah Ghafir juga, ya, ayat 47-48, ya, ayat 47-48. Bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang keadaan mereka bila mereka mati nanti, ya. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa iz yatahajjuna finnar, bila mereka Allah letak dalam neraka, ya, Allah campak dalam neraka. Ada yang tafsir kata bukan dalam neraka lagi, ya, mana mereka ni letak dalam azab neraka. Siapa? Orang-orang yang sombong dan pengikut-pengikut yang sombong tadi. Dicontohkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata siapa mereka ini? Cerita berasaskan kepada kesombongan Firaun dan pengikut-pengikut dia. Ini kata Ibnu Katsir. Artinya nak lambangkan bukan Firaun sajalah nak ceritakan, maknanya nak cerita ke bapak segala sombong ni, penyombong ni Firaun lah, begitu. Bila mereka mati nanti Allah Ta'ala campur neraka. Sampai dalam neraka balah pula dia. Balah. Ya, dia ingat dia okey dah. Macam kita ni esok. Gitu juga kalau kita bersama dengan orang kafir, bersama dengan orang-orang yang nak mengunturkan agama, mengunturkan Islam, nanti Allah campur sama je dalam neraka nanti. Sama dengan dia. Yang main-main. Ya. Sampai dalam neraka Allah Ta'ala kata bagaimana? Wa iz yatahajjuna finnar. Dia balah dalam neraka, berhujah atau balah dalam neraka. Fayaqulu du'afa'u, lalu berkatalah pengikut kepada siapa? Pada orang yang menentang agama. Pengikut yang mana mereka ini bersama dengan orang menentang agama. Kita tukang ikut belakang aja. Ada bos-bos yang tukang penggeraknya, ya, melampau-lampau, menghina agama, melampau menghina Nabi. Kita suka sangatlah ngikut. Oh, bagus. Ya, main. Ya, esok dan neraka esok Allah Ta'ala kata kita dengan orang-orang yang menganjurkan kesombongan begini, dia akan bertengkar dan neraka esok. Jadi kita pengikut-pengikutnya mengatakan, dia kata, ya, faqalu du'afa'u lillazina istakbaru, lalu pengikut orang-orang yang sombong dengan agama, sombong dengan Nabi ni, dia kata gona inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna. Dia kata bagaimana sungguhnya kami kemarin mengikut kamu, kami ni penyokong tegar kepada kamu kemarin. Warna gaya kamu rabah, kami tetap ikut kamu. Warna gaya kamu buat, kami ikut kamu. Tak kira lah warna gaya ikut macam apa gitulah keadaannya, ya. Allah, malu tu. Malu atas dunia tuan-tuan kalau kita menyokong kebatilan. Kita menyokong Allah, kadang kita bersalah betul lah, ya, kadang malu. Dah, mana tuan senyap ke ni? Kena tutup mulut. Gitu. Dia kata macam mana? Dia katakan kemarin kami kan ikut awak. Kami pengikut awak, kata dia. Fahal antum mughnuna anna. Boleh tak awak menyelamatkan kami, kata dia, daripada azab neraka ni? Tolonglah sikit, kata dia. Kan sekarang ni tuan-tuan minta tolonglah menyelamatkan kami pada neraka. Boleh tak? Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Boleh tak kami ni
diselamatkan makna diringankan sebahagian azab neraka. Kita khabar kepada ahli-ahli neraka, pengikut-pengikut yang menentang Islam ni, yang menentang agama ni. Ya, contohnya Firaun dulu, pengikut-pengikut Firaun akan kata gitu, kami mai ikut awak, patuh pada awak, tunduk, awak kata benda pun kami setuju belaka, kata dia. Awak khabarlah benda sekalipun, kami tetap setuju. Ya, kami tetap membenarkan awak. Walaupun awak salah, kami tetap mengatakan awak betul. Kami sanggup baris tepi jalan. Kenapa? Nak membenarkan tipu daya awak tu. Kami sanggup. Mari. Takkan sekarang tak mampu melepaskan kami pada azab neraka? Kata kita dalam Quran khabar. Allah tak khabar ni. Ya? Kata pengikut-pengikutnya. Qala allazina istakbaru. Kata ketua-ketua mereka yang memang sombong dengan Allah Ta'ala, sombong dengan agama ni. Inna kullun fiha. Kata dia, sungguhnya kita semua ni, kata dia, semua masuk neraka belaka. Tak ada rengah-rengahnya. Super je masuk neraka. Itu maksud dia khabar gitu.